jabatan ya. Ada tertib lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Kuaris Tawandalah selaku Ketua Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Sastra dan Sains Kemasyarakatan Universiti Fatani. Dr. Fauzan Cik Wel selaku pensyarah Jabatan Bahasa Melayu. Yang amat berbahagia Ustaz Suhaimi Ismail selaku pensyarah Kolej Teknik Yalah. Jadi alhamdulillah dengan masa yang singkat kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Saya Hasan Saleh. Saya Ilham Katik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri Ahmad. Tentang kami, kumpulan kami ini adalah wakil mahasiswa Angkatan 4 tahun 54. Pada pembentang kami iaitu tajuknya Perkembangan Sistem Ejaan Jawi. Seterusnya kita selalu menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentang kami ialah dengan tajuk Perkembangan Sistem Ejaan Jawi. Terutama kami ingin membacakan ialah pendahuluan. Apabila kita berbicara tentang bahasa, seringkali yang berbayang di dalam pemikiran kita ialah bunyi-bunyi bahasa yang membentuk pertuturan atau paparan bahan-bahan tertulis yang tercetak dalam bentuk buku, majalah, akhbar, edaran, perkeliling dan sebagainya. Bahasa secara umumnya boleh wujud dalam dua bentuk, iaitu dalam bentuk tulisan dan bentuk lisan. Menurut Zulkifli Hamid 2007 halaman 15, orang Melayu telah mula menggunakan tulisan sejak abad ke-4 Masihi di Champa, Vietnam. Kemudian terdapat pula bahan tulisan berbahasa Melayu di Sajamatra, Jawa Tengah pada awal abad ke-7, Kota Kamput, Sumatera pada akhir abad ke-7, Bandar Rayung, Sumatera Barat pada abad yang ke-14, dan di Minye, Tunjuh, Aceh juga pada abad ke-14. Kesemua bentuk itu menggunakan huruf India. Daripada tulisan ini lahir pula tulisan Jawa, Sunda dan Bali. Di samping tulisan India terdapat juga tulisan yang tergolong sebagai tulisan Rencong. Tulisan ini mempunyai pelbagai nama dan digunakan banyak tempat di Asia Tenggara. Orang Melayu pula menggunakan tulisan Arab atau Jawi kira-kira abad yang ke-3 Hijrah atau ke-10 Masihi di Kedah, dan kemudian pada abad yang ke-11 di Pangrang, iaitu di Vietnam, Pahang, Brunei dan Jerisik di Jawa Timur menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009 halaman 2. Perkembangan sistem ejaan Jawi. Sejarah ejaan Jawi. Nama Jawi itu berasal daripada kata nama bahasa Arab iaitu Jawah. Apabila dijadikan kata adjektif, Jawah menjadi Jawi. Kata Jawah atau Jawi ini berkemungkinan berasal daripada perkataan Jawad Wipha yang merujuk kepada nama daerah bagi Asia Tenggara pada zaman dahulu kala. Dapat
kita mengumpulkan, iaitu nama bagi perkataan Jawi itu berasal daripada bahasa Arab yang mana sudah membentang oleh Ustaz Fahimi, iaitu perkataan Jawa ini berkemungkinan atau Jawi berkemungkinan berasal daripada perkataan Jawawi Pa, ya. Lagi terus, tulisan Jawi merupakan salah satu pengaruh Islam yang meresap ke alam Melayu serta sudah lama wujud di Nusantara. Terdahulu, tulisan Jawi juga dikenal sebagai tulisan Melayu huruf Arab. Tulisan ini sampai ke alam Melayu bersama-sama dengan kedatangan agama Islam. Di sini boleh kita terap dengan jelas kedatangan Islam itu membawa huruf Arab kepada bumi Nusantara, alam Melayu kita. Terus tulisan Jawi itu salah satu pengaruh Islam yang resap kepada alam Melayu. Ini kita boleh rujuk, maknanya huruf Jawi pada asalnya sama dengan huruf Arab. Kemudian ada perubahan, iaitu mengikut alam perpindahan orang Melayu atau bahasa, ya. Lagi, tulisan Jawi bukan hanya digunakan oleh orang Melayu untuk Melayunya, tetapi juga oleh suku-suku bangsa Melayu yang lain. Antara suku bangsa Melayu yang menggunakan ialah Campa di Indochina, Patani di Thailand Selatan ataupun Selatan Thai, Jawa, Banjar, Bugis dan Aceh. Lagi Aceh, Minangkabau dan juga yang lain-lain. Bagi tulisan Jawi yang menggunakan huruf Arab dikenal dengan nama tulisan atau huruf Benggong, yang sekarang ini masih dipakai atau digunakan untuk menulis kitab-kitab, terutama yang digunakan di pesantren-pesantren di Jawa, iaitu pesantren ini pondok. Contohnya ialah kitab Primbom Jawa, Mujarabat Bahasa Jawa, Lanyap Ambiya menurut Ahmad Johari, iaitu pada tahun 1996, halaman 18. Dari pernyataan tersebut, menurut kami salah satu yang membuat makalah ini, yaitu menurut hemat penulis bahasa Melayu tulisan Jawi sekarang ini tidak dapat dikatakan bahawa mudah mengerti lagi, khususnya di tempat kita Patani. Kerana kalau kita lihat Jawi menyerap masuk di Nusantara, di Malaysia, Indonesia dan Brunei, sudah mengadakan kaedah-kaedah tertentu. Tapi di Patani di sini belum mengadai kaedah yang boleh dijelaskan, bukan dijelas, maknanya diterima oleh resmi. Maksudnya yang sudah dibentang oleh Ustaz Azmi kita, perkataan itu ada yang buku ini menggunakan dengan hamabutah, ini menggunakan dengan ta, itu bermaksudnya kita di sini belum mengadakan lagi tulisan yang begitu kaedah, ya. Okey, bagi kami, bagi saya, ya. Dan seterusnya, mari kita lihat pada kesimpulan, iaitu dari huraian di atas dapat disimpulkan bahawa orang Melayu telah mula menggunakan tulisan sejak abad ke-4 Masehi, iaitu di Campa, Vietnam. Tulisan Jawi ialah sejenis tulisan yang menggunakan huruf-huruf Arab di Kepulauan Melayu dan telah digunakan sejak kedatangan Islam.
Perkembangan sistem ejaan Jawi berlaku dalam banyak peringkat. Secara umumnya, perkembangan sistem ejaan Jawi dapat dibahagikan kepada dua peringkat, yaitu perkembangan ejaan Jawi peringkat pertama melalui 4 tahap. Di antaranya ialah penggunaan tulisan Arab, menghilangkan tanda baris, menggunakan huruf saksi dan huruf saksi pada suku kata pertama dan kedua. Perkembangan ejaan Jawi peringkat kedua pula di antaranya ialah ejaan PBM, PB diraja, ejaan Jawi Za'ba, sistem ejaan Jawi Dian dan pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan. Semua data-data yang telah dikemukakan penulis dalam kertas kerja ini adalah semua datanya dari Malaysia. Kenapa penulis mengambil bahan data dari Malaysia? Oleh kerana di tempat kita, khususnya Patani, tidak mempunyai data-data yang lengkap dan konkret, dan belum mempunyai kaedah tulisan Jawi yang telah disepakat bersama atau selaras. Akhirnya, marilah kita renung bersama dalam mencari solusi bagaimana wujudnya kaedah tulisan Melayu Jawi di Fatani yang disepakati untuk memartabatkan dan mempertahankan bahasa Melayu tulisan Jawi biar tetap kekal sebagai jati diri bersama jiwa bangsa Melayu kita di Fatani. Kerana tulisan Jawi sangat penting dan harus dipertahankan dan dipupuk kelangsungan dalam bahasa dan kebudayaan Melayu. Kerana tulisan Jawi merupakan pusaka bangsa yang tidak dapat dinilai harganya. Jadi alhamdulillah yang kami disampaikan adalah sebagai kesimpulan sedikit sangat, walau bagaimanapun kita boleh atau kita boleh teliti penelitian sendiri. Nah, bagaimana cara yang kita hendak berlaku, hendak buat atau hendak dijalankan untuk masa depan. Adakah kita nak lepas atau tidak peduli apa tulisan Jawi di Patani ini akan mati bersama orang orang alim atau para ahli bahasa yang mahir dalam tulisan Jawi ini. Kita harus menyambung kaedah yang sempurna lah, insyaAllah. Setakat ini saja kumpulan kami. Sedikit banyak kalau ada salah silap, harap maaf. Semua kami ni akan baiki selanjutnya. Sekadar saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.